Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya nak explain sedikit mengenai glosari yang digunakan dalam bab ni. Glosari kat sini maksud dia comparison antara term bahasa Arab dengan juga term bahasa Melayu. Okey, so dalam nota glosari ni, sekejap ni. So ada 3 kolom. Yang ini bahasa Melayu, yang ini bahasa Arabnya, dan yang ini adalah dia punya sebutan lah. So yang perkataan, kalau saya kata perkataan tu maksud dia kalimah. Okey, kalimah. Kata nama tu adalah isim, verb, fi'il. Ini haraf adalah kata sendi. Huruf adalah jamak kepada kata sendi. Kalau saya kata jumlah tu maksud dia adalah ayat. Kalau saya kata jumlah ismiyah, dia adalah ayat statement. Yang ini kena tahulah sebab saya kerap menggunakan perkataan ni, ayat perbuatan dan ayat statement. Ayat statement ni adalah AS, AP. So ni dia punya abbreviation, dan bahasa Arab dia ni adalah dia. Ayat statement adalah jumlah ismiyah, ayat perbuatan adalah jumlah fi'liyah. Kemudian yang ini penting, subjek. Subjek adalah mubtada'. Mubtada' ni kalau dalam bahasa Melayu yang sebenarnya adalah maksud dia bermula. Tapi dalam bahasa kita yang secara make sense-nya untuk difahami adalah subjek. Okay, yang penting mubtada'. Mubtada' ni adalah Arab dia ya. Kemudian khabar adalah predikat. Kemudian fa'il. Fa'il ni disebut dengan 2 harakat. Fa'il adalah dia punya 2. 2 ni hanya pelaku lah, membuat. Kemudian anything berkenaan dengan objek, dia adalah maf'ul. Objek itu adalah maf'ul. Ataupun objek ni maksud dia adalah mangsa. Mangsa perbuatan lah. Perbuatan. Okey. Macam saya makan nasi. Nasi ni mangsa lah. Katakan saya pukul kucing. Kucing ni adalah mangsa lah. Mangsa ke ataupun objek. Saya kerap guna perkataan objek. So dalam bahasa Arabnya adalah maf'ul. Kalau maf'ul tu mengenai apa, ni adalah maf'ul bih dipanggil. Kalau mengenai maf'ul masa, maf'ul di mana location tu berbuat, dia adalah maklum fi. Fi ni ada 2. Satu masa, yang ni bila, dengan lokasi. Okey, dia adalah fi. Kalau maf'ul ma'ah adalah zat yang mengiringi semasa perbuatan itu berlaku, mengiringi fa'il lah semasa perbuatan itu berlaku. Maf'ul li ajli ni adalah berkenaan dengan sebab, reasoning, tujuan. Maf'ul mutlak ni adalah penegasan. How badly, maksudnya menegaskan macam bagaimana perbuatan tu terjadi. Dia menegaskan lagi perbuatan tu. So maf'ul mujaz. Dia secara proses macam ni. Maf'ul ni 1 2 3 4 5 ni. 1 2 3 4 5 6 ni. Ada 5. 1 2 3 4 5 6 ni. 4 5 ni yang saya kata maf'ul apa, maf'ul lokasi dengan masa, maf'ul yang mengiringi, maf'ul sebab dengan penegasan perbuatan, penegasan mengenai perbuatan ni. Maf'ul ni semua ni tidak akan lahir kalau tak ada fi'il fa'il. Dia ni lahir disebabkan ada fi'il yang buat fa'il tu. Bila fa'il dia buat satu fi'il, pelaku, dia buat satu perbuatan, so ada 5 lain akan mengikut. Itu dia. 5 itu sebab tu maknanya dia tu terjadi, maf'ul ni terjadi dikarenakan ada perbuatan ni. Ada 2 benda ni. Kalau tak ada benda ni, dan tak adalah
benda ini terjadi. Sebab itu dikatakan mangsa, hasil daripada kesan daripada adanya dua ni. Okey. Kemudian kita ada status. Yang ini penting untuk saya jelaskan betul-betul. Status ni dalam bahasa Arab adalah i'rab, iaitu perubahan akhir kalimah, perubahan baris pada akhir kalimah. Okey. Jadi ada dua bahagian kat sini ni. Satu sini dengan satu sini. Yang ni kena clear betul. Kalau saya kata status, makna dia i'rab. Kalau saya kata baris depan, baris atas, baris bawah ni, sebenarnya dia merujuk kepada katalah ni perkataan bahasa Arab kan. Ni adalah dia punya huruf akhir huruf akhir. So, huruf akhir ni dia ada baris. Baris macam ni ke, baris bawah ke, atau baris atas. Yang ini ni baris. Ni baris sebenarnya ni. So, baris ni, kalau kita baris depan ni, dhammah nama dia. Kalau baris atas, fathah. Kalau baris bawah, kasrah. Okey. Tapi di sana juga ada status depan, status atas, status bawah. Yang status depan ni namanya marfu'. Status bawah atas namanya mansub. Status bawah namanya majrur. Okey. So, kalau nampak kat sini kan, dekat kat sini ada baris depan, ada status depan, ada baris atas, ada status atas, baris bawah dengan status bawah. So, jangan keliru kat situ. Yang baris ni, baris ni, yang ini ni adalah, itu dia, nama dia tu adalah dhammah. Tapi yang status ni sebenarnya merujuk kepada gini kalau saya kata macam ni, ni adalah perkataan lepas tu ni ada huruf akhir. Kalau yang katanya status depan ni, dia bukan sekadar baris dhammah aje. Dia boleh ada alif. Alif ni pun menunjukkan dia tu adalah status depan. Kemudian waw pun, huruf waw ni tadi ni baris. Huruf waw pun contohnya macam una kan. Una contohnya macam muslimuna kan. Muslimah ni kan ramai muslim. So waw ni adalah salah satu tanda kepada status depan. That's why dia ada berbeza. Kalau yang baris depan, baris atas, baris bawah ni memanglah dia ni. Baris depan ni. Kalau baris atas ni. Baris bawah adalah ni. Tapi kalau kata status depan, bukan hanya baris depan, tapi alif pun salah satu tanda yang dia tu adalah status depan. Huruf waw, contohnya dalam muslimuna ni, huruf waw ni kan. Ini pun ada salah satu tanda kepada kalimah ni berstatus depan. So kat situ ada perbezaan lah. So kena berhati-hati. Nanti dalam bila dah masuk bab yang ke depan lagi, jauh lagi, kita akan kurangkan bahagian ni. Penggunaan kalimah ni saya akan kurangkan. Kita akan lebihkan penggunaan yang perkataan bahasa Arab yang sebenar lah. Kita akan start gunakan marfu', dhammah, fathah, rafa', maf'ulun bih, fi, semua tu. Okey. Kemudian terus lagi. Huruf jar dan isim berbaris bawah selepasnya itu nama dia jar majrur. Pasangan contohnya macam billah billahi. Billahi ni ini namanya jar majrur. Huruf jar yang ini isim berbaris bawah selepasnya iaitu Allahi ni kan. So combine dua ni namanya adalah nama dia adalah jar majrur. Kalau gandingan yang saya kata ada dua kalimah tu kan. Satu ni mudhaf. Ini mudhaf, iaitu mudhaf ilaih kan. Ini mudhaf ilaih. Yang ini namanya idhafah. Gandingan tu adalah idhafah. Isim yang pertama tu namanya mudhaf. Isim yang kedua ni namanya mudhaf ilaih. Okey. Kemudian isim yang spesifik ni maksudnya makrifah. Isim yang umum nama dia nakirah. Bilangan satu ni mufrad. Kalau isim itu bilangan dua, musanna. Kalau isim itu banyak namanya jamak. Okey.
Kemudian lagi jamak biasa ni, jamak yang selamat, dia panggil jamak salim. Muzakkar salim ke, muannas salim ke. Kalau broken plural, jamak taksir, jamak pecah. Pecah tu sebab berlaku pengurangan huruf, berlaku penambahan huruf. Kalau yang feminin ni namanya muannas, maskulin ni namanya muzakkar. So daripada sini ni sampai sini ni, ini adalah berkenaan dengan apa ni? Berkenaan dengan apa itu property isim, kan? Okey, dia ada status, ada 3 kat sini. Lepas tu kita ada apa? Kita ada bilangan, ada 1, 2, 3. Kemudian kita ada kespesifikan, kita ada makrifah narikah. 1, 2, 3 ni mufrad, tu musanna. Lepas tu ada jamak. Kalau yang status tu kita ada marfu', kita ada mansub, kita ada majrur. Lepas tu kalau kita kalau ada lagi kespesifikan, kita ada makrifah, kita kata nakirah. Ada satu lagi apa? Ada 4. Apa nanti kita cek. Saya pun lupa. Isim yang mengikut ni namanya tabi'. Kalau hal namanya kalau memberitahu hal satu keadaan isim tu namanya hal. Kalau satu perkataan tu dia menjelaskan kalimah yang sebelumnya, itu namanya tamyiz. Ini biasanya berkaitan dengan measurement, pengukuran. Kemudian kita ada bilangan ataupun timbang. Biasanya ada tamyiz dekat situ. Kalau gender, ada satu lagi ni gender ni. Ada 4 properti kan isim, 1, 2, 3, 4 ni. So yang keempat ni gender. Gender ni maknanya kita ada muzakkar dengan muannas. Muzakkar muannas. So ni kalau yang gender. Gender ni namanya jinsun . Kalau kespesifikan ni namanya qismun. Kalau bilangan ni namanya adadun. Adadun. So yang ini gender ni qismun kat sini. Yang kespesifikan ni kat sini. Ni kespesifikan kat sini. Kemudian adadun numbering. Numbering ni dia ada di mana? Di sini numbering. Ni numbering. Kemudian ni mana 1, 2, 3 kan. Kemudian kalau yang jinsun ni yang ni, muzakkar muannas. Muzakkar muannas tak tulis kat sini . Muzakkar. Kita ada muzakkar sebenarnya. Muzakkar ni maksudnya feminin. Maskulin. Maskulin. Dan kita ada muannas. Kita ada sad nuntha. Yang ini feminin. So itulah dia glosari ataupun term-term yang digunakan dalam bahasa Arab dan terjemahannya dalam bahasa Melayu. So saya rasa itu saja. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.